أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Seorang yang faqih, syaitan lebih sukar untuk mengganggunya ataupun menipunya berbanding 1000 orang ahli ibadat yang tidak alim, yang tidak faqih. Atau kama qala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang ke-6. Ini malam yang ketiga. Kan malam kelima daripada bulan Rabiul Akhir 1440. Sebab hari Ahad baru ni hari yang kedua. Hari ni hari Selasa, hari keempat. Malam ni malam yang kelima daripada bulan Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita sambung kembali perbincangan kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fid darini amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ini menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu kemasyarakatan, ilmu ijtimai, ilmu berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia, bagaimana kita nak bermuamalah, berhubungan dengan manusia. Dan sebahagian daripada cara ataupun adab kita berhubungan dengan manusia ada dihimpunkan di dalam kitab ini. Bukan semualah, tapi sebahagian. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil faedah dan manfaat bersama. Malam ni kita sambung muka surat yang ke 9. Poin nombor? Ya? Poin nombor 3. Oh, tak habis hadis tu no. Aduh. Baik. Kita masih lagi berbicara berkaitan dengan hadis yang kedua. Masya-Allah, malam ni kita habis kot. Berkaitan dengan tajuk hak dan kewajipan seorang Muslim, ataupun dalam perkataan lain, tanggungjawab sebagai seorang Islam. Apa tanggungjawab kita kepada orang Islam yang lain? Bagaimana perhubungan kita dengan orang Islam yang lain? No? Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, kita baca dulu hadis, kita sambung huraian dia di belakang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallam 'alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'atbi'hu aw kama qala rawahul khamsah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Seorang sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Sabda baginda, apabila engkau menemuinya, berilah salam. Apabila dia menjemput ke rumahnya, hendaklah engkau terima. Apabila ia meminta nasihat, berilah nasihat kepadanya.
Apabila dia bersin lalu memuji Allah dengan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan yarhamukallah. Apabila dia sakit, lawatilah dia. Apabila dia mati, iringlah jenazahnya ke kubur. Hadis riwayat 5. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang pertama, hadis yang kita baca ni kita dah bincang 2 round dah pun. No? 2 round dah. Malam ni sambung bercerita berkaitan dengan sebahagian daripada tanggungjawab kita kepada orang Islam yang lain. Yang pertama, bagi salam. Yang ni kita dah bincang panjang. Selesai. Yang kedua, bulan lepas kita dah bicara berkaitan dengan jemputan kenuri. Yang tu yang kita dah kongsi bulan lepas. Dan kitab yang saya sebut, yang saya kata nak bawa pada bulan ni, inilah kitab dia. Kitab, tajuk kitab ni Makanatul Ilmi wal Ulama, kedudukan ilmu dan ulama, dan juga adab sebagai penuntut ilmu. Syekh Nuruddin karang kitab ni cerita berkaitan dengan kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Dan di bahagian belakang kitab ni di bahagian belakang ni ada satu tajuk khusus, nama dia Al-Walimah, cerita bab kenuri kahwin ni. Yang ni yang saya sebut bulan lepas, yang mana dalam kitab ni disebutkan isu antaranya berkaitan, ringkas-ringkas lah, cerita tentang perintah supaya buat walimah. Rupanya Islam suruh kita buat kenuri, buat kenuri. Kemudian yang ni satu budaya yang hilang, tapi rupanya sunnah, rupanya ni antara ajaran Islam. Al-musyarakah fi i'dadi ta'amil walimah, bergotong royong pada menyediakan makan kenuri ni. Yang ni orang dulu-dulu buat, sebab tu berkat. Orang lah kita bagi catering buat semua. Rupanya ada hadis ni riwayat Syaikhan, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis dalam ni juga sebut berkaitan dengan buat kenuri ni bil yasir, memadai fil walimati bil yasir minat ta'am. Cukup buat kenuri ni, dia tak perlu sampai tahap mewah-mewah sangat. Kita buat kenuri, masakan menu melampau-lampau. Sebenarnya buat kenuri menu tak melampau pun tak apa. Ni. Kita bajet kenuri itu banyak sangat. Lagi istihbabul walimati an takuna ba'da dukhul. Yang ni kalau budaya ni lain sikitlah. Rupanya sunnah buat kenuri ni kan, kita selalu bila akad nikah, lepas akad nikah selalunya mak bapak tahan anak-anak, tak bagi anak-anak pergi rumah apa nama mertua dia, suruh duduk dulu, nanti hari kenuri baru hantar pergi. Rupanya dalam Islam tak, dalam Islam ni sunat lepas akad nikah tu biar mereka bersama dulu. Kalau kata waktu kenuri tu anak dara, kita panggil anak dara lah, pengantin perempuan tu, kalau kata dia bunting pun bagus. Kalau kata lekat time tu bagus. Kita tak, kita tahan lalu. Rupanya sunnah, disunatkan walimah antakuna ba'da dukhul. Maksudnya lepas bersama baru buat kenuri kahwin. Kita terbalik. Boleh kan ni? Saja kongsi-kongsi sikitlah pasal hari tu janji nak baca kan. Kemudian kena jemput, kalau orang panggil makan kenuri kena pi, ada dalil dia riwayat Syaikhan. Kemudian hak ni hati-hati sikitlah. Sebab sejahat-jahat disebut syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejahat-jahat kenuri kahwin. Sejahat-jahat kenuri kahwin. Pasal apa jadi macam ni? Nabi sebut dalam hadis, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejahat-jahat kenuri ni adalah kenuri kahwin. Yang mana dalam kenuri tersebut yud'a ilaihal aghniya, dia panggil semua orang kaya-kaya yang mai makan. Wa yatrukul masakin, dan dia tinggal, dia tak panggil langsung orang-orang miskin. Rupanya kenuri ni kenuri paling jahat. Tak bagus kan? Kemudian ada lagi Ustaz, hak ni isu puasa. Boleh tak boleh orang buat kenuri kita puasa? Ada dalil dia. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana idza du'iya ila al-walimah, ketika mana Abdullah bin Umar dijemput makan kenuri, kan, kenuri walimatul arus, kenuri kahwin, ajaba saiman, dia pi dalam keadaan dia puasa. Dia pi makan kenuri, dia pi kenuri tapi dia puasa. Saiman kana au muftiran, sama ada dia pi tu kadang-kadang ada masa dia puasa, ada masa dia tak puasa. Fa in kana saiman da'a wa baraka, kalau kata hari dia puasa, dia pi juga kenuri tu, pi sampai doa berkat, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair.
Habis-habis doa, balik Tu yang saya sebut pada hari tu, kata jemputan kenduri ni pi suar muka. Cukup. Tak makan pun tak apa. Kalau ada 10 kenduri, 9 kita pi suar muka ya. Jumpa tuan rumah, cukup. Hak ke 10, tiba 3 pinggan. Kan? Dah ada semua pakai nak diet kan. Jadi hak awal tu pi tak payah makan lagi. Hak ujung pi baru makan. Kalau pi 10 kenduri, 10 nak makan. Jenuh. Maknanya tak salah, tak makan pun tak apa. Wa in kana muftiran, kalau hari tu dia tak puasa, akala. Abdullah bin Umar makan. Jadi tak ada alasan. Siapa tak punya kenduri? Puasa lah. Pi lah kenduri tu. Tak payah makan. Any question? Ada soalan? Dah nak baca hak ni lah. Hak ni saya ambil poin-poin dia. Dan disunatkan kalau kata puasa je nak Ustaz. Kami pi makan kenduri, nak buka ke nak puasa. Kalau nak puasa boleh silakan. Tapi kalau buka lagi bagus. Berdasarkan dalil sana'a rajulun ta'aman. Ada seorang laki-laki, hadis ni riwayat Baihaqi. Seorang laki-laki buat kenduri, wada'a Rasulullah. Dia mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bila sahabat dengan Rasulullah dengan para sahabat sampai di rumah tuan kenduri tu, faqala rajulun, ada satu orang lelaki kata apa? Inni shaimun. Saya puasa ni. Dah sampai rumah, saya puasa ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akhuka sana'a ta'aman. Ni dia ni kawan kamu ni, member hang ni buat kenduri. Hang tu senang bahasa tu. Kawan hang ni buat kenduri. Wada'aka, dia ajak kamu makan kenduri. Aftir, bukalah. Kalau puasa sunat, bukalah. Waqdi yauman makanahu, nanti puasa hari lain. Maknanya bahasa mudah dia Ustaz, orang jemput kita makan kenduri, kena pi. Pi makan pun tak apa, pi tak makan pun tak apa. Tak ada masalah. Understand? Boleh nak bagi refresh sikit lah. Kalau tak boleh pi macam mana? Ni yang kita sebut itu sebagai penutup tajuk ni. Wa'an Ata' qal, daripada Sayyidina Ata' bin Abi Rabah berkata, du'ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ila ta'amin wa huwa yu'aliju amra siqayah. Satu hari Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dia dijemput makan kenduri, tapi dia sibuk urus urusan minum air Zam-Zam kepada orang jemaah haji. Dia duduk sibuk kerja tu. Jadi tak ada nak pergi makan kenduri. Faqala lil qaum, Abdullah bin Abbas kata kepada orang yang nak pergi kenduri, qumu ila akhikum. Ni, hampa pergi makan kenduri. Au ajibu akhakum. Tu, pi terima jemputan kawan kita panggil makan kenduri, bakat-bakat pi. Faqra'u alaihi salam. Ucap kat dia salam. Maksud dia kirim salam. Tu bahasa kita lah. Kirim salam pada dia. Wa akhbiruhu. Tolong habaq Ustaz dekat kawan habaq kenduri tu. Anni mashghulun. Aku tengah kalut. Tak boleh nak pi. Maknanya bahasa mudah dia, kita kalau orang panggil makan kenduri, tak boleh nak pi. Habaq. Habaq. Jangan buat senyap. Habaq. Cara habaq Ustaz, macam-macam cara lah. Kirim boleh, lah telefon boleh, WhatsApp boleh. Macam-macam cara lah boleh. Point dia, tolong bagi tahu. Jangan buat senyap. Boleh dapat dekat tu no? InsyaAllah no? Ni antara benda yang dikongsi lah. Yang ada dalam kitab ni. Ni kalau nak mengaji, kena mengaji asing lah. Saja bagi point ni. Boleh no? InsyaAllah. Baik. Malam ni kita nak sambung. Baki daripada tanggungjawab orang Islam kepada orang Islam yang lain. Point yang ketiga. Apabila ia meminta nasihat ataupun pertolongan, sama ada pertolongan itu berupa wang ringgit atau buah fikiran bagi menyelesaikan kesulitan yang dihadapi, maka wajiblah diberikan sekadar yang terdaya. Rupanya di antara tanggungjawab orang Islam kepada orang Islam lain, bila kita didatangi oleh seseorang, bila siapa-siapa mai jumpa kita, minta tolong. Mai jumpa kita, minta tolong. Sama ada minta tolong tu boleh jadi dari sudut harta. Mai minta nak pinjam duit, mai minta nak apa berhutang, mai minta nak bayar apa-apa, dia tersepit, dia nak pakai duit kita dulu. Ataupun dia nak pinjam barang ke, dia nak pinjam apa, cangkui ke. Apa benda dia nak minta lah. Dari sudut harta, satu. Ataupun yang kedua dari sudut bukan harta. Contoh, dia main nak luah perasaan. Dia main nak release tension dia. Cerita kok-kok kita boleh bagi idea kat dia. Dia main nak cerita masalah
mudah-mudahan kita boleh bagi kat dia cadangan selesai masalah. Faham? Dia main minta pandangan. Rupanya tanggungjawab kita, kita kena raih tu dia tu. Kita tak boleh, bahasa ni kasar sikit lah. Kita tak boleh buat keras. Tak. Cari orang lain. Oh, pinjam duit, cari aku. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Hampir tanya orang lain, aku tak reti apa. Hampir tanya aku. Pergi cerita aku. Oh, tak boleh. Oh, banyak tu tanggungjawab kita mendengar. Buat yang senyap, buat ya. Sebab apa Ustaz? Ulama bahas kerana dia sedang merendahkan diri dia. Bahasa mudah, bahasa kampung kita ni, dia perjatuh ayak muka dia, main menghadap kita, minta sesuatu tu. Jadi bila dia perjatuh ayak muka dia, jadi kita kena raih dia balik. Boleh dapat sekat tu? Ustaz, saya tanya, saya jawab, tak apalah. Kalau kata dia mai jumpa kami Ustaz, dia tu jenis mai berhutang selalu dah Ustaz, berhutang tak bayar. Jadi dia mai minta tolong. Kami nak tolong tak? Yang ni tak bayar. Yang ni tak payah tolong. Nabi sebut la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang beriman dia tak boleh biar diri dia kena masalah sama dua kali. Dulu dia mai sekali dah, mai buat muka sekupang nak pinjam, teriak sesak lah apalah, kita pun kesian. Betul lah tanggungjawab kita mengaji, kita tolong dia, bagi pinjam kat dia. Bohlah 1,000 bagi pinjam. Dia janji, dia kata lepas sebulan bayar. Okey, kita pun duk tunggulah sebulan. Tengok lepas sebulan, duk buat jumpa lari. Lah dah masuk tahun ketiga dah Ustaz. Oi, dia pun lupa, saya pun malas nak bunyi Ustaz. Kalau bunyi berkelahi. Okey, 3 tahun dah. Janji sebulan dah. Tiba-tiba cuih main sekali lagi, dia buat muka seriau. Aku main tak tolong kali lagi, nak pinjam sekali 500 ya. Aku sesak sungguh ni. Kita pun duk ingat hutang hari tu tak bayar lagi. Hak 3 tahun lepas. Dia jawab balik. Dia kata tak apa, nanti aku ada duit aku bayar hak hari tu 1,000 dengan hak ni 500. Aku bayar semua sekali. Ni memang betul-betul sesak lah. Nak bagi tak? Jangan. Siapa bagi, bahasa buku sebut tak bijak lah bahasa buku. Kalau bahasa saya, bodoh. Hari tu dia kena kita hidup-hidup dah. Ni nak bagi kita kena mohon lagi sekali. Jangan. Islam tak bagi. Islam hidup ada prinsip. Kalau dia kata lepas ni nak main pinjam lagi, abang boleh. Hang bayar 1,000 tu dulu. Bayar 1,000 tu dulu. Baru boleh bagi pinjam 500 ni. Macam mana? Macam mana kalau orang tu orang dekat dengan kita? Maksud dia kalau abang kita ke adik kita ke? Kalau mereka perangai macam tu ke? Perangai jenis pinjam kali pertama, lepas tu buat dek tu. Kali kedua nak tolong tak? Jangan. Kan? Islam ada prinsip. Tu salah satu pada prinsip lah Islam. Nabi sebut wattinu anfusakum. Maksud dia hidup kena ada prinsip. Tu salah satu prinsip yang buat tu adik-beradik Ustaz. Bukan tak kesian kat adik-beradik, kesian. Tapi bila kan Nabi sebut unsur akhaka zalimu wal mazlum. Tolong saudara kamu yang buat jahat dengan yang yang buat zalim dengan yang kena zalim. Sahabat faham, orang kena zalim ni memang kena tolong, orang kena naya ni kena tolong. Orang zalim nak tolong ke mana? Nabi sebut sekat dia daripada terus buat jahat. Tu salah satu cara, sekat dia daripada terus nipu orang. Dah saya kesian kat dia, saya kesian. Kesian bagi duk kira terkena itu. Tualah. Ada soalan lain? Masih je. Soalan yang sangat baik. Ada soalan lain? Tu yang kata ni ilmu kemasyarakatan, ilmu yang kita nak pakai hari-hari. Ada soalan? Ya? Macam tu ke? Dia janji sebulan Ustaz. Tengok-tengok lepas 4 bulan baru bayar. Tu dia kira tidak menepati janji. Dia masuk tajuk tu pula. Jenis tu nak bagi lagi sekali. Boleh bagi tapi tak bagi kan? Dia sendiri janji tak betul. Dia melainkan macam ni lah. Melainkan dia janji sebulan.
Bila cukup-cukup sebulan, dia main mengadap kita jumpa. Dia kata, minta maaf no, saya tak boleh nak bayar bulan ni. Minta maaf banyak-banyak. Boleh tak nak minta tangguh lagi 3 bulan? Boleh tak nak minta tangguh lagi sikit? Tak dan kisah ni, tak tahu nak cari duit ke mana. Minta maaf no. Kalau dia main minta kat kita macam tu, kita wajib bagi penangguhan. Kena bagi tangguh kat dia. Pasal dia main minta. Ni cerita tak main minta, buat senyap, belah tu. Tu tak boleh. Boleh dapat tu. Boleh kono, agak-agak tak terkena kono. Baik, sembau. Itulah simple ya tajuk ni kan. Dalam hal ini perlu diingatkan, tapi kena ingat juga kita nak tolong orang, nak bantu orang, nak bagi nasihat ke, nak bagi apa pun, ingat bahawa pertolongan yang diberikan seharusnya tidak mencampuri hal orang lain tanpa diminta. Yang ni kena ingat ke. Kita nak bagi nasihat ke orang, jangan duk kira bila bagi nasihat, kita nak orang hak terima nasihat ni buat macam mana kita kata. Tak boleh. Tu hak dia. Dia nak pilih pandangan kita ke, dia nak pilih pandangan orang lain ke, tu hak dia. Dia nak buat keputusan apa pun, tu hak dia. Kita tak boleh paksa dia terima pandangan kita. Ni pun satu penyakit ke. Kita bagi pandangan, kita duk suruh dia ikut pandangan kita. Bila tak dapat, dia tak ikut, kita tahu, dia ni aku cakap, apa tak mau ikut, sudah ikut tukar dia nak melingkup, tapi dia melingkup. Ni tak kena. Tu hak orang. Betul tak? Sama macam lah orang kalau isu vaksin. Kan? Saya punya prinsip mudah ya. Vaksin, hukum cucuk dia harus. Siapa yang tak cucuk, siapa yang cucuk, dah cucuk, okey. Cuma nak minta tolong satu ya. Tak perlulah kita menghina, mengecam orang yang tak cucuk. Tak payah duk kecam. Duk jumpa orang tak cucuk, dia ni keras kepala, vaksin tak mau cucuk, keras kepala. Lah, hak dia. Kita boleh nasihat, tapi kita tak boleh paksa dia. Dia tak mau cucuk, tu hak dia. Siapa yang kita duk pergi tribal ni keras kepala ni geng-geng ni semua geng-geng kena bohong ni. Kan? Ni jenis pok-pok percaya. Lah. Jangan. Orang yang tak cucuk langsung, tak perlulah mengecam orang yang cucuk. Ni dia tak cucuk pasal dah. Dia duk main kata, cucuk vaksin cucuk vaksin. Geng Yahudi. Geng Yahudi terus. Cucuk vaksin geng Yahudi. Ustaz kena ke? Saya kena geng Dajjal. Pasal apa? Cucuk vaksin, dia kata ni geng Dajjal. Geng Dajjal. Buat yang sampai teruk tu kan. Cucuk vaksin hukum dia harus je. Tapi menjaga hati sahabat, menjaga hati orang Islam, hukum dia wajib. Pihak tu, basic tu minta erti. Kasar je lah bunyi. Basic tu minta erti. Menjaga hati orang kan wajib. Kalau tak mau cucuk, tak apa. Hak kamu. Tak ada siapa paksa. Yang pergi duk kecam orang, buat apa? Kamu cucuk, tak ada masalah. Yang duk pergi kecam orang tak cucuk tu, buat apa? Ni yang kata ni, dia melampau. Any question? Betul kan? Hari tu ulah dah kan? Hak isu sembahyang jarak-jarak ulah. Ulah ke ni? Tak ya? Tak ulah sikit. Pakai tak habis lagi. Boleh habis insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, nak tumpang tanyalah. Di Masjid Simpang 3 Taitong ada tak orang-orang hak masih lagi duk bunyi isu sembahyang jarak-jarak Dia duk main, kan Arab Saudi kan sembahyang rapat-rapat dah. Dia duk bunyi lagi. Dia kata tengok Arab Saudi sembahyang rapat-rapat dah. Kita sembahyang jarak-jarak ni semua ikut WHO ni. Ni bukan ikut ajaran Islam, ni bukan ikut Nabi, ni ikut kapiang. Amboi. Kan? Ni pun bahasa kasar bodoh ni. Apa cakap macam tu? Ni semua ikut Yahudi belakang ni. Ni semua hak siapa? Fatwa-fatwa siapa? Hak fatwa mau tak boleh pakai mau. Ciwa. Apa cakap macam tu? Kan? Pasal apa Ustaz bahasa ni kasar sajalah. Cuba kalau kita mengaji lebih sikit, ngaji sikit ya, tak payah banyak-banyak. Ngaji lebih sikit isu sah ya. Tak payah ambil kitab besar-besar Ambil Bastil Kafi fi Itmamis Safi pun cukup Itu apa Imam Suyuti. Boleh tengok dalam Al-Hawi lil Fatawi, cukup Ambil tak payah ambil kitab besar-besar Cuba kita bahas sikit hukum sah ni. Kita selama ni duduk sembahyang rapat-rapat macam tu, duduk beretuh bau ni, beretuh bau kanan, beretuh bau kiri ni. Hukum dia apa? Apa hukum dia? Wajib ke, sunat ke, harus?
Betul, itu sunnah Nabi, betul. Sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi itu yang wajib ke kita ikut? Sunat ke kita ikut? Haruskah kita ikut? Dia ada sunnah Nabi yang wajib kita ikut kan? Nabi semayang fardu, kita wajib semayang fardu. Nabi SAW puasa sunat hari Isnin. Itu sunnah Nabi. Kita sunat ikut puasa sunat Isnin tu. Ada sunnah Nabi yang harus saja kita ikut. Nak buat-buat, tak mau buat sudah. Contoh dia apa? Sunnah Nabi kahwin banyak. Kita ikut, nak buat-buat, tak mau buat sudah. Soalan dia sekarang, semayang rapat-rapat tu hukum dia wajib ke, sunat ke, harus? Kalau wajib, semayang rapat dapat pahala. Semayang tak rapat, tak bertuh bau, berdosa. Wajib. Kalau sunat, bertuh bau dapat pahala. Tak bertuh bau, rugi. Tak ada pahala. Harus, bertuh bau pun tak apa, tak bertuh bau pun tak apa. Mana satu? A wajib, B sunat, C harus, D tak tahu. Tak tahu nak jawab. Okey, I'm not wa'ani dengan mi'tin. Hukum dia sunat. Sunat. Bertuh bau tu sunat. Jadi bila bertuh bau tu sunat, semayang rapat-rapat tu sunat. Habis tu kalau semayang jarak, kalau tak bertuh bau, hukum dia makruh. Lawan sunat makruh. Makna semayang kalau tak bertuh bau, hukum dia makruh. Makruh ni maksud dia Tuhan tak suka. Makruh. Boleh faham tak tu? Kan? Tu pun kalau sengaja, saja-saja semayang jarak-jarak, hukum dia makruh, Tuhan tak suka. Kalau ada sebab, semayang jarak tu ada sebab, hukum dia harus, tak apa. Contoh, tu nampak tiang sah. Kita semayang dekat tiang tu, kita semayang belah sana tiang, kawan kita semayang belah sini tiang. Pasal apa? Pasal ada tiang. Kita dengan kawan kita jadi jarak. Sebab apa? Sebab ada tiang. Tak apa. Tengah-tengah duduk semayang, burung berak betul-betul kat sini, berak tengah ni. Kita pun adjust sikit belah kiri, kawan kita adjust sikit belah kanan. Pasal apa Ustaz? Ada tai Ustaz, tengah-tengah tu jatuh. Nak sapu tengah semayang lah. Biar dulu lah, adjust sikit lah. Jadi kita berjarak. Tak apa. Tengah-tengah semayang, soh ni, terperluh ke mana tau. Berlubang. Kita renjak belah sana sikit, kawan kita renjak belah sini sikit, berlubang. Tak apa. Jadi kalau ada sebab, tak apa. Habis itulah kita semayang jarak-jarak ni ada sebab tak? Ada sebab kan? Sebab lah penyakit. Okey, bila ada penyakit, semayang jarak macam ni, tak apa. Harus. Selesai. Yang nak pergi tibai sampai ni Yahudi, agenda Yahudi apa belakang. Lepas tu main sampai apa? Ni fatwa pun semua ikut agenda Yahudi. Amboi. Hak duduk dalam fatwa tu bukannya hak jenis apa duduk tepi jalan tak mengaji. Habis tu sampai bila kita nak semayang jarak-jarak macam ni Ustaz? Allah, tunggulah Jawatan Kuasa Fatwa Pulau Pinang bersidang. Mereka bukan bersidang tiap-tiap hari. Mereka setahun 3-4 kali ya. Semua ada kerja masing-masing. Nanti mereka duduk bersidang. Covid telah pun kurang, Covid telah pun reda. Okey, jadi masjid dan surau semua boleh rapatkan balik sah seperti biasa. Selesai lah. Ikut je lah. Faham tak bahasa tu? Ya, yang sampai duduk pergi tibai ni semua ikut. Siapa yang dah tibai kena pergi minta maaf balik. Buat je lah. Lepas tu kita jangan gopoh. Sabar. Jangan gopoh. Kau pakai tibai dah macam mana kah? Tak apalah kan. Betul pelan-pelan. InsyaAllah don't worry. Ya. Boleh jadi ini satu pengajaran untuk kita semua. Lepas ni jangan gopoh. Sabar Ustaz. InsyaAllah ada penyelesaian dia. Baik. Boleh kono? Duk cerita tajuk vaksin tadi nak abang jangan paksa. Kita bagi pandangan, orang tak mau terima pandangan kita. Okey, selesai. Masing-masing hendaklah menjaga perhubungan. Cuma yang paling penting jaga hubungan sesama Islam dan persahabatan berpandukan firman Allah Taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berilah nasihat dengan hak. Hak tu maksud dia kebenaran. Maksud dia berilah pesanan benar, berilah pesanan-pesanan yang sebenarnya, yang betul, dan juga berilah pesanan dengan sabar. Maksud dia kena sabar. Orang tak ikut jangan paksa. Orang tak mau dengar cakap kita jangan marah. Tu aja. Deno, ada soalan nak tanya? Any question? Tak ada, selesai. Poin yang keempat. Baiklah. Apabila dia bersin,
Kan? Satu di antara perkara yang ada yang mengatakan ini satu nikmat daripada Allah Ta'ala, bersin ni. Sebab tu bila bersin, kita ada ucapan tertentu. Apabila ia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, hendaklah orang yang mendengarnya menjawab Yarhamukallah. Satu di antara tanggungjawab orang Islam, kita bila dengar ada siapa-siapa bersin, orang bersin tu sebut Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah, tanggungjawab kita sebut Yarhamukallah. Yarhamukallah. Alhamdulillah, maksud dia segala puji hanya bagi Allah. Yarhamukallah, mudah-mudahan Tuhan kesian kat kamu. Mudah-mudahan Tuhan sayang kat kamu. Itu maksud Yarhamukallah. Rupanya tu tanggungjawab kita tu. Dengar orang bersin, kena sebut Yarhamukallah. Ustaz, saya tanya, saya jawab. Kalau dia tak sebut Alhamdulillah macam mana Ustaz? Dia bersin, dia tak sebut Alhamdulillah. Duk peng-peng tepi saya Ustaz. Dia tak sebut Alhamdulillah. Kita nak doa tak Yarhamukallah pada dia? Tak payah. Tak payah doa. Itu tak payah doa. Kalau boleh tak kami nak peringat dia? Alhamdulillah. Boleh tak? Baik. Sangat baik. Boleh dapat zakat tu? Ustaz kalau dia bersin dia sebut excuse me. Oh. Dia tu orang putih. Dia kena sebut Alhamdulillah. Boleh kena. Syekh Zainal Asri, tak silap saya lah, beliau pernah bahas dalam YouTube isu berkaitan dengan bersin ni. Dia kata satu suasana yang pernah berlaku pada beliau di Mesir. Dia turun semayang subuh di satu masjid, dia terlewat sikit, tapi orang belum semayang lagi lah. Dia duduk sah yang kedua. Baru berdiri nak angkat takbir, dia bersin. Bila dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Dia kata tak pernah berlaku, tak pernah jumpa lah suasana tu di tempat lain. Dia kata sah yang pertama ni, boleh kata kebanyakan ni pun semua pakat pusing belakang, pakat kata Yarhamkallah. Mudah-mudahan Tuhan kesian kat kamu, Tuhan sayang kat kamu, Tuhan kasih kat kamu. Yang ni kita mau. Pasal apa Ustaz? Kita tak tahu siapa di kalangan manusia ni wali Allah Ta'ala, kekasih Tuhan. Boleh jadi kekasih Tuhan ni doa dia mustajab. Kita tak tahu. Cuba bayang, kita dengar orang bersin ataupun kita bersin, kita sebut Alhamdulillah. Orang yang mendengar tu doakan kita, mudah-mudahan Tuhan sayang kat kamu. Tuhan sayang habis lah. Habis minta. Kan saya baca hadis tu hari tu kan. Allah Ta'ala bila sayang dengan seorang hamba, Allah Ta'ala akan bagi tahu pada Jibril, ya Jibril inni uhibbuh, aku sayang dia. Kamu sayanglah pada dia. Bila Jibril alaihi salam sayang dengan manusia tersebut, Jibril akan maklumkan pada semua malaikat, wahai malaikat, Allah Ta'ala sayang manusia ni. Aku sayang kepadanya, maka kamu semua sayanglah padanya. Dan bila malaikat semua sayang kepada makhluk, malaikat ada yang turun ke bumi bertugas. Jaga bukit, jaga ayak, jaga haiwan, jaga tumbuhan, jaga macam-macam. Malaikat akan maklumkan, wahai makhluk Allah, Allah Ta'ala sayang dengan manusia tu. Aku sayang dengan manusia tersebut. Kamu kena sayang dengan manusia tersebut. Mafhum pada hadis. Sebab itu orang yang Allah Ta'ala kasih, semua makhluk akan kasih pada dia. Tu ya. Baik semua. Ini adalah kerana kenapa nak kena baca Alhamdulillah, kenapa nak kena doa Yarhamukallah. Kerana apabila seseorang bersin, maka ia telah terlepas daripada sesuatu yang menyekat perjalanan nafasnya dan kembali merasa lapang dan selesa. Bila rasa ada sangkut, bersin, dia lepas. Dengan itu dia mengucapkan syukur memuja Allah dengan Alhamdulillah. Lepas tu ingat siapa bersin, sebut Alhamdulillah. Orang yang mendengar ucapan itu berkewajipan mendoakannya dengan menyebut Yarhamukallah. Tu ya. No? Dan saya rasa ayah ibu lebih maklum, bila orang bersin sebut Yarhamukallah, kita yang bersin tu akan sebut Yarhamna wa yarhamkumullah. Tu satu doa. Yarhamna wa yarhamkumullah. Maksud dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala sayang kami dan sayang kamu. Ada doa yang lain sama makna, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih pada kamu, bagi petunjuk pada kamu,
Allah Ta'ala perelok kehidupan. Perelok kehidupan kamu. Kan orang yang doa tu, orang bersin, dia doakan balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk kat kamu, Allah Ta'ala perelok hidup kamu. Yang ni yang kalau ayah nak tahu, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kan siapa duk mengaji di masjid, ada satu kitab nama Nasihat Agama Wasiat Iman. Kitab tu yang karangnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau seorang ulama yang buta. Buta mata ni buta, tapi mata hati cerah. Seorang daripada wali kutub. Wali kutub ni satu zaman ada 4 orang kan? Wali kutub tinggi lah. Wali kutub ni kedudukan yang sangat tinggi lah. Imam Abdullah Alawi Haddad satu ketika berada di Mainak. Mainak ni apa istilah dia? Pelabuhan. Ada dekat pelabuhan tu, tepi laut lah pelabuhan. Dia naik kapal. Waktu kapal tu mula belayang, mula berjalan, tiba-tiba ada seorang bersin dekat pantai. Orang pantai tu bersin, sebut Alhamdulillah. Biasalah orang dulu kan, dia soleh, dia baik sangka, jadi bersin Alhamdulillah. Imam Abdullah Alawi Haddad ni duduk atas kapal dah belayang dah pun dengan anak-anak murid dia. Dia jerit kuat-kuat, Yarhamkallah, Yarhamkallah, Yarhamkallah. Doa untuk orang yang berada di pantai, dekat pelabuhan tu lah. Bila anak-anak murid dia tanya, Tuan Syekh, Tuan, kenapa Tuan mendoakan orang di pantai? Sedangkan di pantai kan ramai pelabuhan, ramai orang. Jawapan Al-Imam Abdullah Alawi Haddad, yang ni kita semua pakai ambil. Beliau mengatakan, aku mendoakan dia supaya dia mendoakan aku semula. Tu ya. Aku doa kat dia supaya dia doa aku balik. Kan kita doa, Yarhamkallah, mudah-mudahan Tuhan kesian kat kamu, sayang kat kamu. Kan orang yang bersin balas balik, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kat kamu, Allah perelok hidup kamu. Allah. Kita tak tahu siapa di kalangan manusia ni wali Allah Ta'ala. Tak. Ayah-ayah kalau perasan orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu kan kalau buat baca Yasin malam Jumaat ke bila ke, perasan tak mereka himpun 40 orang. Perasan tak? Himpun 40. Macam mana pun bagi cukup 40. Rupanya ada hadis riwayat Imam Baihaqi. Rupanya bila berhimpun 40 orang, ada seorang wali. Wali ni bukan maksud dia hak terbang sana, muncul sana, hilang di Taitung ni, jumpa di Mekah, bukan tu. Tak gitu apa. Wali ni kekasih Allah, doa dia mustajab. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau nak buat baca Yasin apa, dia akan cari bagi cukup 40. Bukan saja-saja tu. Depa ada sandaran. Kita lah tak kisah sangat bab tu. Sedangkan bila ada 40, bila baca doa, amin, amin, akan ada seorang kekasih Allah yang mengaminkan. InsyaAllah doa mustajab. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan, sambung. Habis lah. Boleh kau no? Lepas ni kalau jumpa orang bersin, Yarhamkallah, Yarhamkallah. Cukup lah. Tak payah malu lah. Simpan 3 taitung, kita periduk balik sunnah ni. Baik, yang kelima. Apabila dia sakit, hendaklah kamu menziarahinya. Yang ni kalau boleh ayah-ayah, ni bagi penuntut ilmu lah. Bagi orang mengaji, dia bahasa Melayu kita ni dia kurang sikit. Kita bahasa Melayu ni, pergi tengok orang sihat, pergi tengok orang sakit, semua kita pakai istilah ziarah. Ziarah apa? Ziarah bermat, aksiden. Orang sakit pun kita panggil ziarah. Orang sihat pun kita panggil ziarah. Betul? Tapi dalam Arab dia lain sikit. Arab kalau orang sihat dia panggil ziarah. Sama macam biasa, ziarah orang sihat. Tapi kalau orang sakit dia panggil iyadah. I-Y-A-D-A-H, iyadah. Orang sakit disebut iyadah. Dia tak panggil ziarah. Ziarah ni orang sihat. Tapi Melayu kita semua ziarah lah bina. Ziarah banon, macam apa? Anak dia meninggal kemarin. Dia pun duk sakit tu. Kan? Nampak, kita Melayu ziarah lah semua. Tak apalah, boleh pakai. Cuma ziarah dengan iyadah pahala tak sama. Tengok orang sihat dengan tengok orang sakit pahala tak sama. Tengok orang sakit pahala lebih besar. Apabila dia sakit, hendaklah kamu menziarahinya. Disunat kita pi iyadah, pi melawat dia.
Ziarah menziarahi adalah satu amalan yang sangat baik digalakkan oleh Islam kerana ia boleh merapatkan perhubungan dan persahabatan. Betul? Duk pergi ziarah tu, duk pergi melawat tu, duk pergi tengok tu. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau perasan, dengar orang kawan sakit dia sampai. Dengar orang sakit start motor sampai. Budaya tu orang tua-tua dulu banyak. Ayah-ayah pun buat lagi. Tapi anak-anak muda lah hilang. Nah, dengar orang sakit tak apa nanti ya. Dia tidak keluar tapi ya. Kan? Silap tak pergi terus apa. Tak apa nanti ya 2 tahun. Nanti tu 2 tahun. Rupanya pahala besar. Baik. Sama ada pada masa sihat atau pada masa susah. Ziarah dalam masa sakit, maksudnya pergi tengok orang masa sakit ni adalah tanda simpati yang dapat mewujudkan suasana baik yang boleh memberi kekuatan dan ketenangan jiwa kepada si pesakit. Baik. Siapa nak catit. Siapa tak mau catit pun dengar ya. Saya nak kongsi sikit lah. Sikit-sikit ya. Saya pun tak reti banyak. Kita sebut sikit berkaitan dengan adab pergi tengok orang sakit. Sikit-sikit ya. Saya sebut dalam bentuk poin-poin lah bagi senang. Antaranya, tengok orang sakit ni nombor 1, jangan lawat lama-lama. Jangan, bahasa mudah, jangan pi lama. Tengok orang sakit ni jangan lama-lama kan. Melainkan jika diminta. Pergi tengok orang sakit ni, pergi sat-sat ya, pergi 15 minit, 20 minit, duduk sat ya, jangan duduk lama-lama. Melainkan kalau dia minta, dia kata duduk sat. Hamai ni aku lega, hamai ni aku tak sakit. Tu duduk lama lah. Dia minta. Satu. Yang kedua, jangan banyak bercakap. Biar orang sakit cakap tak apa. Kalau dia boleh cakap lah. Kalau dia koma, dengan dia tak boleh cakap lah. Kan? Tapi kalau boleh bercakap, biar dia cakap banyak. Kita cakap sikit-sikit sudah. Tanya sihat ke? Macam mana boleh kenal? Cakap sikit-sikit dah. Biar dia cakap. Kadang percakapan tu jadi terapi, melegakan dia. Boleh? 2. Kalau dia tak mau bercakap, dia tak mau bercakap, tak apalah buat macam mana. Kita tanya, hai, macam mana ada aksiden? Dia kata, hang ni orang ke 479 dah, main tanya soalan ni. Dia tak larat nak cakap dah tu. Okey, tak apa. Nombor 3, bercakap perkara yang baik. Duduk dengan orang sakit ni, cakap benda elok-elok. Cakap benda-benda yang menyenangkan hati dia. InsyaAllah ni, macam ni minggu depan boleh main masjid ni. Macam ni tak apa, kaki yang sakit, mulut tak sakit, tak apa. Boleh makan, tak apa. Cakap benda-benda yang menggembirakan dia, tak apa. Jangan cakap benda-benda yang menyakitkan dia. Contoh, buka-buka pintu. Allah, hidup weh, aku ingat mati dah. Oh, jangan. Kan, ingat mati dah, hidup lagi. Oh, jangan. Kasar kan. Faham kot contoh tu no? Kan? Cakap benda elok lah. Kan? Duk pegang kaki dia kan. Wih, sejuk mak. Kan? Arwah Pak Mat itu sejuk. Arwah Pak Mat dia disebut. Jangan. Contohlah ni contoh nak bagi mudah faham. Bil misal yatahaqqaqul maqal. Contoh ni dia perkemas point. Tu yang buat contoh tu. Lagi ni rupanya antara sunnah tu. Kita kalau tengok orang sakit, kalau boleh cabut kasut. Kasut cabut. Buang kasut, pijak atas kasut. Depan orang sakit lah. Jangan cabut kasut depan hospital. Sekali lagi misi-misi ligan lah. Dah, maksud dia bila duduk, ni bayang ni katil pesakit. Kita duduk depan pesakit. Okay. Kalau boleh, cabut kasut. Pijak atas kasut. Rupanya tu satu adab. Pijak atas kasut. Tapi kalau pakai kasut tali, pakai kasut jenis kerja apa, tak boleh nak buang lah. Tapi kalau kita pakai slipper, cabut lah. Kalau kita duduk atas kerusi, tepi pesakit, cabut kasut, buang apa kasut tu, pijak kaki atas kasut. Kaki tu pijak atas kasut. Rupanya tu antara adab kita, duduk depan orang sakit. Kerana orang sakit ni rahmat Allah bersama dengan dia. Boleh no? Lagi Ustaz, bagilah sumbangan sikit kat dia, meringankan beban dia, bagilah bantuan sikit. Boleh bagi bantuan apa, bagilah. Tak apa mak hang duduk di hospital ni, hang duduk hang jangan usah hati. Bini hang kat rumah, anak-anak kat rumah, hang jangan takut. Depa nak apa abang kat aku pergi beli hantar. Hang duduk di hospital rehat-rehat, tenang-tenang, jangan usah hati. Bagilah bantuan. Kan? Dak pun tarik duit RM50 bagi kat dia. Orang sakit ni kelebihan dia, kadang cakap tak mau apa, tak mau angkat tangan tak larat. Tapi kalau bagi duit dia ambil. Bagi lah sikit kan. Bagi abuan dia ringan beban. Okey. Selesai. Dan kalau boleh lah. Ni cerita kalau boleh.
orang yang ada lambang kematian pada dia, dekat diri dia tu ada lambang kematian, kalau boleh kurang-kurangkan tengok orang sakit. Siapa yang ada lambang kematian ni Ustaz? Contohlah, dia kepala mandi mayat. Dia kepala mandi mayat. Makna kalau mandi mayat di kampung tu dia kepala mandi mayat. Dia tukang buat apa, tukang urus kain kapan. Dia penggali kubur. Kan semua lambang-lambang mati, orang tengok orang tu dia penggali kubur mai. Dia ni main nak ziarah ke, main nak ukur aku panjang mana kan ni. Kan lambang tu kan. Orang yang ada lambang kematian ni kalau boleh, kalau sakit tu sakit biasa, tergeliat sikit-sikit tu tak apalah. Tapi kalau sakit yang nampak gaya macam nampak teruk sangat, kalau boleh kita tak pergi tak apa. Takut sakit keluarga dia tak syok. Orang yang ada lambang kematian ya. Tapi kalau pesakit tu panggil, dia kata, "Amboi, mak berkali kubur tak mai tengok aku langsung tu." Apa panggil dia mai? Dia sampai tak mai jumpa aku langsung time sakit ni. Mak penggali kubur kena pergi ya. Kalau saudara lah, kalau saudara pergilah. Kan? Kawan rapat Ustaz, kawan rapat pergilah. Kan? Tapi kalau boleh, kalau kata dia orang asing, orang yang jauh, dia pula ada lambang kematian. Ada orang mati memang cari dia. Kalau boleh dia kurang-kurangkanlah pergi. Kan? Kalau sakit kritikal lah, kalau sakit biasa-biasa tergeliat jatuh pokok tu pergilah. Kan? Baik, boleh no? Insya-Allah. Baik, yang keenam, last kita habis ya. Apabila dia mati, hendaklah kamu iring jenazahnya ke kubur atau ikut bersama mengusungnya ke kubur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udul marida wamshu ma'al janazati tudzakirukumul akhirah." Hendaklah kamu ziarah orang sakit. Atas perkataan hendaklah tu berkurungan, boleh situ disunatkan. Disunatkan. Atas perkataan hendaklah tu, tulis situ disunatkan. Maksudnya hukum dia sunat. Hendaklah kamu menziarahi orang sakit dan iringlah jenazah. Itu akan mengingatkan kamu tentang akhirat. Tanggungjawab kita nombor 6, kalau ada orang mati, ikut jenazah dia ke kubur. Kalau tak ada, misal ikut jenazah ke kubur. Kalau tak ada, hadir waktu solat jenazah. Kalau kata tak ada hadir waktu solat jenazah, masa sebelum dibawa untuk bersolat, pergi ke rumah dia, pergi ziarah macam kita buat selalu tu lah. Yang penting kita meraihkan ataupun kita menyertai dalam upacara tersebut. Mana-mana satu upacara pun kita sertai sebagai tanda penghormatan kita, tanda takziah kita kepada orang meninggal dunia. Ikut lah. Boleh konon di mana buat hari yang buat nakar, jadi kekalkan perkara tersebut. Jadi alhamdulillah selesai 6 perkara berkait dengan tanggungjawab kita, sebahagian daripada tanggungjawab kita, dan mudah-mudahan kita dapat berhenti dalam hidup insya-Allah. Pertemuan akan datang kita akan tengok tajuk memberi salam. Yang ni kalau ayah sekalian tengok, poin dia ada banyak, ada sampai 8. Kalau tengok dalam buku tu sampai 8 poin. Tapi saya abang siap-siaplah, kita akan baca 4 poin pertama sahaja. Nah, 4 poin pertama sebab poin yang kelima tu dia cerita bab salam. Bab salam kita dah bincang panjang lah dalam hadis yang kedua. Jadi kita tak baca dah lah. Kita baca poin 1, 2, 3, 4 sahaja. No? InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.